Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita sama-sama pada petang yang mulia ini pada hari Khamis yang bersamaan dengan tanggal 27 Rejab, iaitulah hari Isra dan Mi'raj. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana semalam kita telah pun membincangkan tentang fadilatnya amalan-amalan pada malam Isra dan Mi'raj, ya. Mudah-mudahan dapatlah kita amalkan dan demikianlah dikabulkan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya para jemaah sekalian, seperti mana kita sekarang ini menyambung dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi dalam pelajaran kita yang terakhir, kita sedang dan sudah pun selesaikan daripada membicarakan tentang perihal qada salat, ya. Jadi kita dah sebutkan salat yang fardu, yang wajib, yang 5 waktu. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau tak sengaja, maka wajib diqada. Kalau banyaklah dia punya qada dia tu, maka diusahakan supaya disegerakan qadanya, jangan lambat-lambat. Jadi kalau satu hari boleh selesai untuk seminggu, buatlah, kerana mati kita tak tahu bila. Takutnya kita belum habis qada, kita akan mati dan kita menanggung dosa. Melainkan kalau Allah ampunkan, kita pun tak tahu apakah diampunkan ataupun tidak. Tapi tak boleh kita ambil ringan, kerana itulah sabda Nabi SAW, "Fadainullahi ahaqqu ayyaqda." Maka hutang kepada Allah itu wajib dibayarkannya. Jadi kita wajib bayarlah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi pada hari ini kita akan menyambung dalam tajuk yang baru mengenai waktu yang diharamkan untuk salat. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga pada ahli keluarganya dan sekalian para sahabatnya, dan demikian juga kita bacakan Fatihah kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in dan juga para alim-alim ulama dan para masyayikh, para guru-guru kita yang di mana mereka telah menyampaikan agama Allah kepada kita bersusah payah sampailah Islam tu sampai kepada kita pada hari ini, ya. Marilah sama-sama kita bacakan bil khusus al-Imam Syafi'i yang menjadi ikutan kita, dan juga kepada tuan pengarang kitab yang kita membaca kitab sekarang ini, iaitulah yang bernama Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka dalam sihat walafiat dan dijauhkan mereka pada segala musibah, bala dan bencana. Dan semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat semua para guru-guru kita, para masyayikh kita, dan dilimpahkan rahmat pada roh-roh mereka, dan juga dilimpahkan barakat ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketujuh, muka surat 493. Muka surat 493. Siapa yang belum lagi ada kitab ni, kalau sekiranya nak order, cepat-cepat order. Selagi masih ada dalam tangan saya. Tak banyak lagi dah. Tinggal belasan saja. Daripada 50 buah naskah saya order, sekarang tinggal belasan. Siapa lambat-lambat nanti dah habis, dah nak dapat nak order lagi susah. Ya, dekat tempat percetakan dia pun dah tak banyak lagi tinggal, ya. Jadi ya para jemaah sekalian, bab yang ketujuh berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bikum fid darani amin. Waktunya diharamkan untuk salat.
Ya, jadi waktu yang diharamkan untuk solat. Jadi kita dah tahu waktu yang wajib solat 5 waktu. Nah, ada pula waktu haram solat. Tapi haram ni bukanlah semua solat. Solat yang adalah sebut nanti kita akan sebutlah ya. Pertama, penjelasan dan dalil dari waktu yang diharamkan untuk solat. Pada sebahagian waktu, syariat mengharamkan untuk melaksanakan sebahagian solat sunat. Solat sunat lah ya. Solat wajib, solat qada, tak ada waktu haram. Bila-bila masa, 24 jam. Tetapi solat sunat, ada sunat yang boleh, ada sunat yang tak boleh ya. Dan menghukumi solat yang dilakukan adalah tidak sah. Jadi bila dia tu haram dan kemudian dikerjakan juga pada waktu haram, tak sah ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk salat pada waktu-waktu tersebut, atau memakamkan jenazah, iaitu menguburkan jenazah, kita tanam jenazah. 3 waktu tak boleh ya. Iaitu tatkala terbit matahari, matahari tengah terbit. Matahari tengah terbit tu macam mana? Itu kita namakan dia syuruk. Syuruk tu mana? Terbit matahari. Jadi kalau sekarang hari ini syuruknya jam 7.12. 7.12 tu maknanya matahari pun mula nak keluar, nak timbul daripada kaki langit. Itulah maknanya matahari terbit. Itu waktu haram. Tak boleh kita lakukan solat sunat dan tak boleh kita menanam mayat. Dan matahari tatkala terbit matahari sampai naik. Sampai naik tu macam mana? Sampai dia penuh naik. Sampai dia penuh bulau-bulau matahari tu naik tinggi, barulah kita boleh solat. Jadi tengah-tengah dia naik tu, itu waktu haram, tak boleh kita solat. Sampai dia dah keluar komplit, baru kita boleh solat ya. Dan tatkala matahari berada pada posisi tengah langit, iaitu istiwa, istiwa usyams ya, sampai mulai condong. Jadi istiwa tu mana matahari betul-betul atas kepala. Macam mana matahari betul-betul atas kepala? Jadi kalau sekiranya kita diri di bawah matahari tu, tak ada bayang-bayang. Bayang-bayang kita betul-betul bawah tapak kaki kita. Tak ada bayang-bayang. Jadi itu mana matahari betul-betul atas tengah-tengah langit. Dan apabila matahari itu dia condong ke barat sikit, sebab matahari terbit daripada timur. Jadi kalau dia tengah-tengah, itu nama istiwa. Itu haram salat. Dan bila dia condong sikit ke ke barat, mana keluar bayang-bayang kita sebelah barat, sebelah timur, keluar sikit saja bayang-bayang, itu dah masuk waktu zuhur. Oh, jadi mana sebelum zuhur lah tu? Ya, sebelum zuhur. Bila sebelum zuhur lebih kurang 5 atau 10 minit. Matahari tegak betul-betul atas kepala. Sampai mulai condong. Condong tu mana? Bila dia gelincir masuk ke sebelah barat. Ya. Yang ketiga, waktu haram, dan tatkala matahari mulai akan terbenam, sampailah komplit terbenam. Matahari mula tenggelam. Bila matahari nak masuk ke kaki langit tu, dah mula terbenam tu, itu ghurub, panggil ghurub, waktu tenggelam. Ini waktu haram. Sampai dia komplit tenggelam. Bila komplit tenggelam, masuk waktu maghrib. Jadi kira-kira sebelum maghrib dalam 10 minit atau 5 minit. Itulah 3 waktu. Haram solat sunat dan haram kita tanam jenazah. Melainkan ada sebab-sebab nanti kita akan sebutlah ni. Jadi iaitu waktu terbit matahari, waktu matahari tegak atas kepala, dan waktu matahari sedang tenggelam ke dalam. Dan telah dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis yang tadi kita baca tu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan telah dijelaskan dalam hadis yang lain, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya dia mengatakan Rasulullah SAW melarang untuk salat sunat setelah salat asar sampai terbenam matahari, dan salat sunat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini ada tambahan lagi 2 waktu. Tambahan 2 waktu tu bila? Lepas asar. Lepas asar
sampai tenggelam matahari. Makna kita lepas asar sekarang lah. Kita dah sembahyang fardu asar, kita dah tak boleh sembahyang sunat lagi. Habis Ustaz, kalau kita belum sembahyang fardu asar, belum sembahyang, boleh tak sembahyang sunat? Boleh. Nak sembahyang sunat qabliyah asar, nak sembahyang sunat hajat, nak sembahyang sunat istikharah, boleh selagi sebelum kita sembahyang fardu asar. Waktu asar dah masuk. Waktu asar masuk 4:30 kita kata. Kita ni ni sekarang 5:40. Saya belum sembahyang asar, tapi saya nak sembahyang hajat. Boleh. Saya nak sembahyang istikharah. Boleh. Tapi once dah sembahyang asar, fardu asar, dah tak boleh sembahyang sunat sampailah masuk maghrib. Dia. Dan begitu juga subuh. Lepas sembahyang fardu subuh, tak boleh sembahyang sunat sampai terbit matahari. Tapi kalau belum sembahyang fardu subuh, saya nak sembahyang sunat qada tahajud, boleh. Saya nak sembahyang sunat subuh qabliyah, boleh. Saya nak sembahyang sunat hajat, boleh. Semua boleh selagi belum sembahyang fardu subuh. Dah sembahyang fardu subuh, haram tak boleh sembahyang sunat sampailah terbit matahari komplit. Itu dia hukum dia. Tapi nanti ada huraiannya lah. Solat sunatnya macam mana, yang boleh dan yang tak boleh ya. Tapi secara umum ini adalah 5 waktu. Jadi kita dah tahu 5 waktu apa dia. Kita buka muka surat 494. Muka surat 494 berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala yang kedua. Waktunya diharamkan untuk solat. Yang tadi cuma definisi dengan dalil. Sekarang dia nak bagi tertib lah. Waktu yang diharamkan oleh syariat untuk melaksanakan sebahagian solat sunat ada 5 waktu. Yang pertama, dari mulai terbitnya matahari pada waktu pagi sampai naik seukuran 1 tombak. Sekitar 16 minit dari mulai terbitnya matahari. Jadi di sini sebutnya, iaitu dari mulai terbit matahari. Macam kita sebut tadilah, bila matahari mula terbit, ini makan masa lebih kurang 16 minit. Ataupun dia makan masa tak sampai 16 minit, lebih kurang 10 minit lah. Tapi sampai setinggi 1 tombak. Sampai tinggi 1 tombak. 1 tombak tu macam kita kata tombak. Kalau kita bahasa Melayu, kita kata tiang yang panjang tu, depan dia tu ada duri tajam, tu tombak lah tu. Macam pedang tapi dia tombak panjang. Setinggi 1 tombak tu macam mana Ustaz? Kita anggarkan saja. Maknanya anggarkan setinggi 1 tombak. Itu lebih kurang 16 minit dari saat mula dia terbit. Jadi kalau dia mula terbit 7.12, 12 campur 16, jadi berapa? Jadi 28. Jadi pukul 7.28 matahari dah mula terbit setinggi 1 tombak. Okey, baru sembahyang sunat. Tetapi dalam pendapat ulama yang lain, bahawa cukuplah dengan matahari itu bila terbit sepenuhnya. Bila matahari terbit sepenuhnya, dia mungkin dalam 10 minit aja. Kalau terbit dalam sepenuhnya. 7-8 minit, tapi untuk ambil lebih berhati-hati dalam 10 minit. Kalau terbit dah lebih pada dah keluar sepenuh matahari, dalam 10 minit dah boleh sembahyang sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika matahari berada pada posisi tengah langit, istiwa usyams. Istiwa tu tengah langit. Syam tu matahari Maka haram dilakukan salat sunat kecuali pada istiwa hari Jumaat, maka hukumnya adalah boleh. Hari Jumaat ini hari ibadat. Jadi umat Islam dia dinamakan hari Jumaat sebagai hari raya umat Islam. Jadi hari raya itu kenapa? Hari ibadat. Jadi hari ibadat tu umat Islam boleh sembahyang 24 jam. Bila-bila masa. Jadi hari Jumaat tak ada waktu haram. Dan yang ketiga, dari mulai tampaknya cahaya kuning sampai terbenamnya matahari. Tapi hari Jumaat yang tak ada waktu haram tu hanya yang matahari atas kepala lah yang istiwa. Itu saja Yang lain pada waktu haram tu kita kena jaga juga Yang ketiga, dari mulai tampaknya cahaya kuning sampai terbenam matahari. Jadi matahari ni, bila dia nak tenggelam ni, dia akan awan-awan tu berwarna kuning. Kuning. Sampailah matahari tenggelam habis,
Dah mula masuk gelap pula. Jadi itulah malam kita katakan masuk maghrib. Ya. Dan keempat, setelah salat subuh, jika tidak wajib diqada sampai terbitnya matahari. Setelah salat subuh, ya. Lain halnya jika salat subuh yang telah dilakukan masih tetap wajib untuk qada. Contoh, jika salat subuh dengan tayamum di tempat yang pada umumnya terdapat air, maka wajib baginya untuk mengqada salat tersebut. Dan boleh untuk salat sunat setelah salat subuh. Ini dalam masalah semayang fardu subuh. Ataupun dalam masalah tayamum. Kita dah sebut juga masalah tayamum pada 2 hari lepas, ya. Kalaulah sekiranya dia tayamum di tempat yang biasa ada air. Biasa ada air macam kampung lah. Macam kita dalam rumah. Ya, tiba-tiba air mati, tak keluar air daripada pipe. Ya, tak keluar air. Satu daerah semua air tak ada. Tapi benda ni jarang berlaku. Jadi kita tayamum. Bila kita datang, kita sembahyang subuh, nak sembahyang subuh, bangun pagi subuh, buka pipe, buka bilik, tak ada air. Jadi kita tayamum. Lepas kita tayamum, kita sembahyang fardu subuh. Tiba-tiba dengar punya pipe air keluar. Aku dah sembahyang subuh ni. Macam mana? Wajib qada. Kenapa? Sebab ketiadaan air di dalam kampung ini atau bandar ini atau tempat ini perkara yang jarang berlaku. Mungkin tak pernah berlaku. Nampak? Jadi kalau macam tu, awak tayamum tu kerana memang tak ada air. Tapi bila dah datang air, wajib qada. Lain kalau dia berada di tempatnya memang tak ada air. Umpama dia padang pasir. Dia musafir di padang pasir, kemudian tak ada air. Habis nak semayang, tayamum. Lepas dah habis semayang, ada orang datang bawa air. Nak kena ulang balik tak? Tak wajib. Tak wajib ulang balik. Pasal memang kita semayang tempat yang memang tidak ada air. Ini kita dah sebutlah dua hari lepas. Cuma kita ingatkan balik, ya. Sebab benda-benda ni semua jarang-jarang berlaku. Baiklah, kita dah semayang fardu subuh di dalam rumah kita dengan tayamum kerana air pipe tak keluar air. Lepas semayang fardu subuh, tak boleh semayang sunat. Tiba-tiba keluar pipe, air pula keluar. Alamak, aku kena qada ni. Ni matahari belum terbit lagi ni. Macam mana ni? Waktu haram. Tak ada, awak kena qada, kena semayang juga. Ambil wuduk, semayang sunat. Habis nak semayang sunat qabliyah boleh? Boleh. Kemudian semayang fardu subuh. Boleh. Itulah disebut sini. Contoh, jika salat subuh dengan tayamum di tempat yang pada umumnya terdapat air, pada umumnya dapat air, maka wajib baginya untuk mengqada salat tersebut dan boleh untuk salat sunat setelah salat subuh yang pertama. Salat subuh pertama tu dengan tayamum. Lepas semayang subuh pertama, kemudian dah ada air pula, alamak. Air dah datang. Kita ambil uduk. Kemudian semayang sunat subuh yang qabliyah, yang kedua punya. Sebab yang pertama semua tayamum. Ini aku nak buat yang semayang sunat subuh, yang solat subuh fardu yang dengan wuduk. Jadi kita semayang sunat qabliyah. Boleh. Ya, kemudian lepas tu, semayang fardu subuh qada. Ustaz, ini belum habis waktu. Belum habis waktu, dia tak nak qada. Tapi kalau sekiranya dah habis waktu, matahari masih tengah terbit lagi ni. Masih tengah terbit lagi ni. Masih waktu haram. Kalau dah habis waktu masa tengah terbit pun, wajib sembahyang qada tu. Kerana sembahyang qada tak ada waktu haram. Sembahyang qada tak ada waktu haram. Yang kelima, setelah salat asar, jika tidak wajib diqada sampai terbenamnya matahari, meskipun telah dilakukan dengan cara jamak takdim. Ni kita dah sama juga macam sembahyang subuh tadilah, ya. Jadi lepas sembahyang fardu asar, tak boleh sembahyang sunat. Melainkan kalau kita sembahyang qadakan ataupun ulangi salat fardu kita. Ya. Kita dah sembahyang fardu asar tadi dengan tayamum kerana tak ada air. Tapi kita sekarang dah dapat air pula. Macam mana? Kita sembahyang fardu asar. Tapi ialah kalau kita tayamum di dalam musafir, di desert, di padang pasir tak ada air, maka itu sudah cukup. Tak payah kita ulang balik salat asar kita.
Sebab kita dalam keadaan musafir, memang tempat pun tak ada air, jadi kita tayamum. Sudah sah, ya. Meskipun telah dilakukan dengan cara jamak takdim. Jamak takdim tu apa? Kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Kita musafir. Kita sembahyang fardu zuhur pukul 2, sembahyang fardu zuhur. Lepas sembahyang fardu zuhur, jamak pula, sembahyang asar pula. Nanti kita akan belajar bab sembahyang musafir ni. Jadi kita dah sembahyang asar dah. Jadi lepas sembahyang asar, boleh tak Ustaz kita sembahyang sunat? Tak boleh sembahyang sunat. Ustaz belum masuk waktu asar lagi. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Tak boleh sembahyang sunat lepas sembahyang fardu asar, walaupun sembahyang asar dia jamak takdim. Faham? Macam mana tak faham? Okey, kita musafir. Kita pun dah masuk waktu zuhur. Ni tak ada cerita buat tayamum lah. Ni kita sembahyang zuhur jamak dengan asar. Pukul apa tu? Pukul 2. Belum masuk waktu asar. Ini nama jamak takdim. Asar dibawa naik ke waktu zuhur. Lepas sembahyang asar ini, tak boleh lagi sembahyang sunat. Ustaz, belum masuk waktu asar pun. Asar pukul 4.30. Ini baru pukul 2.30. Walaupun baru 2.30, tapi kamu sudah sembahyang fardu asar. Nabi kata, lepas sembahyang fardu asar, tak ada sembahyang sunat. Jadi tak ada sembahyang sunat. Walaupun masih dalam waktu zuhur, belum masuk waktu asar, tapi kita sudah sembahyang fardu asar. Nampak tuan-tuan? Kena faham betul-betul, ya. Saya ulangi sekali lagi yang nombor 5. Setelah salat asar, jika tidak wajib diqada, mana tak ada qada-qada lah, ya. Sampai terbenamnya matahari, lepas sembahyang asar. Tak kira lah sembahyang asar kita dalam waktu asar, pukul 4.30, atau kita salat asar kita dalam pukul 2 petang kerana kita jamak takdim. Pokoknya lepas asar, tak boleh sembahyang sunat, ya. Meskipun telah dilakukan dengan cara jamak takdim. Itu kita dah sebut tadi, ya. Contohnya seperti seorang yang bermusafir, berpergian itu bermusafir, dan melakukan jamak takdim antara salat zuhur dan asar, maka tak dibolehkan bagi setelah salat asar untuk melakukan salat sunat di waktunya dilarangnya. Lepas sembahyang fardu asar, no more sembahyang sunat. Ini berlaku kalau sekiranya orang yang nak buat umrah, dia berangkat daripada Madinah Munawwarah. Ini tuan-tuan, ya. Jadi kalau dia keluar daripada Madinah, ini biasalah jemaah-jemaah umrah, ya. Sebab kita pun selalu pimpin jemaah umrah, jadi kita nak bagi tahu juga. Mungkin anda pun pernah pergi umrah dan anda pun pernah mengalami. Kita sembahyang jamak zuhur dengan asar di Masjid Nabawi. Ustaz, boleh ke kita sembahyang jamak di Madinah? Kita dah duduk 2 malam. Kita dah duduk 3 malam. Boleh kita sembahyang jamak di satu tempat selagi kita tak melebihi 3 malam, tak kira hari masuk, tak kira hari keluar. Apa tu? Hari masuk, hari keluar. Itu nanti kita cerita lain lah dalam bab musafir. Jadi selagi dia tak melebihi 3 malam, boleh dia sembahyang jamak dan qasar di kota Madinah tempat dia berhenti. Okeylah, jadi hari ini nak berangkat pergi ke Mekah nak buat umrah. Ustaz itu kata kita boleh sembahyang jamak zuhur dengan asar di Masjid Nabawi. Jadi dapat pahala kelebihan fadilat Masjid Nabawi. Sembahyang Masjid Nabawi, satu kali sembahyang lebih baik daripada 1000 solat di tempat yang lain. Ya. Jadi ambil fadilatnya. Lepas sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang fardu asar. Pukul apa tu? Baru pukul 2. Jadi kita jamak takdim. Dah sembahyang asar? Dah sembahyang asar. Kemudian kita pun naik bas nak pergi Mekah sampai Bir Ali. Kita nak sembahyang sunat ihram. Haram. Tak boleh sembahyang sunat ihram. Ustaz, sunat ihram ni sunat tau. Ya betul, tapi kau dah sembahyang asar. Oleh kerana kau dah sembahyang fardu asar, tak boleh sembahyang sunat ihram. Nampak tuan-tuan? Jadi ini pelajaran kita ni penting ni, ya. Yalah, mudah-mudahan satu masa nanti Mekah Madinah dibuka kembali untuk orang yang kerja haji atau umrah. Jadi kita dah tahu hukum dia. Jadi tak boleh sembahyang sunat ihram selepas sembahyang fardu asar kita, ya. Itu tuan-tuan hukum dia. Dalam kitab Bashrul Karim dijelaskan, tu dalam bahasa Arab lah, ya.
Jika seseorang salat pada salah satu dari 5 waktu di atas, hukumnya adalah haram dan tidak sah. Berdosa. Haram, langgar, berdosa. Tidak sah maknanya sia-sia saja. Dah penat, dapat dosa pula. Allah, kesian. Jadi buat apa buat kerja, orang kata kerja bodoh lah. Penat-penat tapi dosanya dapat. Jangan ya. Jangan kita buat kerja macam tu. Kecuali pada 2 masalah. Kecuali 2 masalah. Maka salatnya dihukum sah dan tidak haram. Oh, ada pengecualian. Apa dia? Pertama, pada waktu istiwa. Waktu istiwa, matahari atas tengah-tengah langit. Pada hari Jumaat, maka hukumnya adalah boleh salat sunat tersebut meskipun tidak akan hadir salat Jumaat. Ini kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari. Besok hari Jumaat. Ya. Jadi hari Jumaat ini Nabi pesan pada kita, banyakkan berselawat atasku. Jadi kita daripada malam ini, malam Jumaat, banyakkan selawat sampailah pada esok harinya, banyakkan selawat. Memang banyak kelebihan selawat ini ya. Siapa nak selamat di akhirat, banyakkan selawat. Kerana bila dia banyak selawat, Allah sayang pada dia. Bila Allah sayang pada dia, selamat dia daripada azab Allah. Wah, Ustaz, kalau macam itu kita tak kisahlah buat haram dosa ke tak apa. Kau ingat orang nak banyak selawat ni orang yang buat dosa. Orang yang banyak buat dosa nak selawat pun malas. Dan sendiri automatik tu. Automatik. Orang yang banyak selawat ni orang yang betul-betul jaga agama. Cuba kalau kita nak selawat 1,000 kali satu hari. Nak buat dosa. Alamak, malu dengan Allah. Allah Ta'ala tengok. Kalau buat dosa pun cepat-cepat astagfirullah. Nampak? Jadi ada satu murid. Dia telefon dengan guru dia. Dia kata, Tuan Guru, saya nak tanya satu soalan. Tuan Guru kata, silakan. Saya ni nak mengadu Tuan Guru, dah 3 hari saya tak mimpi Rasulullah. Dah 3 hari kau tak mimpi Rasulullah. Habis, tiap-tiap hari kau mimpi ke? Ya Tuan Guru, tiap-tiap hari saya mimpi. Tapi ini saya dah 3 hari tak mimpi. Sedih dia. Kemudian Tuan Guru pun terkejut. Wah, murid ni luar biasa ni. Tak pernah orang tanya aku macam ni soalan. Tuan Guru ni tanya pada murid ni. Engkau ni, apa amalan kau? Amalan saya paling penting sekali 3 perkara Tuan Guru. Apa tu 3 perkara tu? Pertama, saya akan selawat pada Nabi SAW setiap hari 7,000 kali. Wah, 7,000 kali selawat. 7,000 kali selawat. Yang kedua, setiap hari saya mesti cium kaki ibu saya. Tiap-tiap hari saya mesti cium kaki ibu saya. Sebab syurga saya bawah tapak kaki ibu. Masya Allah. Ini anak soleh ni. Masya Allah. Yang ketiga, setiap perkara saya buat, mesti saya berdoa, Ya Allah, jadikan amalan ini ikhlas. Jadi kalau sekiranya saya nak minum air pun, saya nak minum air, Ya Allah, jadikan aku minum air ini ikhlas kerana Engkau. Masya Allah. Setiap perbuatan dia. Nak berjalan, nak buat kerja, nak menulis. Ya Allah, jadikan amalan aku dia ikhlas. Masya Allah. 3 perkara ni tuan-tuan. Setiap hari dia selawat pada Nabi 7,000. Dan setiap hari cium tapak kaki ibu. Habis ustaz kita, mak tak ada, kita doakan. Dan setiap hari, dia apa pun dia buat, dia mesti lafazkan, Ya Allah, jadikanlah amalan aku ni ikhlas kerana Engkau. Masya Allah, tiap-tiap malam dia mimpi Rasulullah SAW. Kita pun Allah rasanya jealous lah nak dapat mimpi dengan Nabi. Tapi kita pun dosa banyak, itulah sebabnya. Tapi banyakkan selawat, insyaAllah. Banyakkan selawat. Ya. Satu al-imam namanya Syirazi. Imam ni masyhur, popular. Dia meninggal dunia. Kemudian malam itu setelah dikebumikan, seorang sahabat dia bermimpi imam ni dengan pakaian putih bersih, bercahaya wajahnya di dalam mihrab tempat jadi imam. Masya Allah. Kemudian kawan ni bertanya kepada imam, wahai imam, apakah yang kau telah dapatkan setelah mati kau? Dia kata, Allah telah meridaiku, telah mengampunkan dosaku dan telah berikan aku kemuliaan dengan barakahnya. Aku banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Jadi tuan-tuan banyakkan selawat pada Nabi. Ini zaman-zaman fitnah tuan-tuan. Ini sekarang kita di zaman ni zaman fitnah, maksiat, keliling pinggang, dosa banyak, ya, dosa mata, dosa telinga, dan maksiat di TV, maksiat di handphone, dan bukan waktu-waktu solat pun dah nak diubah-ubah, bahkan dah diubah dah. Ya, Allah, banyak akhir zaman fitnah, ya. Dan di negara sebelah jiran kita pula dengan fitnahnya, orang-orang agama yang lain nak pakai nama Allah fitnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak cucu kita semua selamat daripada fitnah akhir zaman. Takut kita tuan-tuan, kalau jatuh dalam fitnah akhir zaman ni, termasuklah kita dalam fitnah dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Jadi hari Jumaat, waktu matahari tegak atas kepala, haram solat sunat. Tapi hari Jumaat dikecualikan, tak payah. Tak ada haram. Maupun kita pergi ke masjid, maupun kita yang duduk di rumah. Hari ni hari Jumaat lah, aku nak sembahyang sunat lah. Ini waktu istiwa ni matahari atas kepala. Tak apa. Matahari atas kepala tu bila? 5 atau 10 minit sebelum masuk zuhur. Sebab zuhur tu bila matahari dia condong sikit saja, tergelincir sikit saja ke sebelah barat, maka itu dah masuk zuhur. Jadi itulah dia tuan-tuan ya, ukurannya. Matahari condong atas kepala tu, tegak atas kepala 5 atau 10 minit sebelum zuhur. Itu dia tuan-tuan. Jadi hari Jumaat tu saja. Tapi kalau selepas subuh, lepas asar, itu masih waktu haram, tak boleh. Tapi untuk matahari tegak atas kepala, waktu haram tu, itu dikecualikan hari Jumaat, tak dikira dosa, tak kira salah. Yang kedua, masalah yang kedua yang dikecualikan, jika di kota haram Mekah, maka boleh melaksanakan solat fardu atau sunat di waktu kapan pun, bila-bila masa pun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf ni keturunan orang-orang Quraisy lah ya. Nabi kita pun daripada keturunan Abdul Manaf ya. Nabi kita bapaknya nama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf ya. Bin Hashim ya, bin dan seterusnya. Wahai Bani Abdul Manaf, wahai kabilah Bani Abdul Manaf, janganlah kamu melarang siapapun untuk melakukan tawaf pada Kaabah ini dan solat pada setiap waktu, baik malam atau siang hari. Jadi Nabi sudah beri amaran dah kepada orang-orang Mekah. Ini setelah Nabi dah conquer baliklah, dah kuasai kota Mekah. Waktu Nabi berada di Mekah awal-awal sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi tak ada kuasa nak bercakap macam tu. Lagipun masa tu belum ada lagi undang-undang yang hukum agama. Jadi lepas Nabi daripada Madinah, bawa 10,000 bala tentera datang ke Mekah, menguasai kota Mekah, dan Mekah di bawah tangan Nabi. Kemudian Nabi pun beritahu, siapa-siapa tawaf siang atau malam, dia nak sembahyang sunat tawaf lah tu kan, jangan kamu larang. Jadi mana jangan kamu tak kata tak boleh. Mereka bebas bila-bila masa, 24 jam. Nak tawaf, nak sembahyang, silakan. Jadi ahli ulama telah sepakat ini hanya khusus untuk tanah haram Mekah. Kenapa? Sebab tanah haram Mekah Allah jadikan khas untuk ibadat. Kita sekarang seluruh dunia, bila kita salat menghadap mana? Menghadap Mekah. Nampak kemuliaan Mekah. Dalam Mekah tu ada pula Kaabah. Kaabah tu Baitullah. Tu tuan-tuan ya. Jadi dengan itu dua perkara ini tapi kalau sekiranya kita di Madinah Ustaz, Madinah bukan tidak masuk hukum ini. Madinah hukum haram waktu 5 waktu tetap kekal macam semua dunia. Ustaz, Madinah tanah haram juga. Ya, tanah haram dari satu aspek, tapi dari segi aspek solat sunat tak boleh pada waktu haram. Mekah boleh. Mekah special. Sebab dalam hadis. Sebab dalam hadis ada hukum lah. Kalau tak ada hadis, tak ada hukum juga. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Siapa yang pergi Mekah, Madinah, kalau haji atau umrah,
Jadi kalau dia masuk Masjid Nabawi, dia nak sembahyang sunat. Lepas subuh ataupun lepas asar, nanti. Kau dah sembahyang apa ni? Ni dah sembahyang asar kan? Dah sembahyang asar. Sembahyang apa ni? Saya nak sembahyang sunat, nak banyak pahala. Satu sekali sembahyang dapat 1,000 sekali sembahyang tempat lain. Wah, saya nak sembahyang pahala. Nanti dulu. Ini Madinah tau, ni bukan Mekah. Waktu haram, tetap hukumnya haram. Haram, berdosa, sembahyang tak sah dan berdosa pula. Tapi ada sembahyang yang boleh, ada yang tak boleh. Nanti kita akan huraikan lagi. Ya. Sebagai masalah ini di atas telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Ruslan. Dalam syairnya, itu syairin lah. Panjanglah syairnya itu ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan tentang solat yang 5 waktunya diharamkan. Masuk kita muka surat 496. Solat sunat yang diharamkan. Jadi kita dah sebut tadi solat sunat yang haram ya, mana satu? Ada solat sunat yang tak diharamkan, yang mana satu pula? Jadi kita sampai solat sunat yang diharamkan yang nombor 3, muka surat 496, wallahu a'lam. Ustaz, kita berhenti situ. Berhenti situlah ya. Hari ini kita jadi kita berehat sekejap lah ya, berhentilah ya. InsyaAllah malam ni saya ada syarahan lagi. Syarahan bab Isra' Mi'raj. Semalam dah syarahan dekat Masjid Khair, dekat Masjid An-Nur. Itu demi mukaddimah permulaan Nabi berangkat nak keluar pada Mekah. Kemudian malam ini sambung episod kedua pula malam ni. Siapa yang dah melihat semalam, jangan miss malam ni. Malam ni dekat Masjid Al-Istighfar. Kena buat booking. Alamak Ustaz, saya nak booking dah penuh. Okeylah, kalau gitu ikut dalam FB saja. InsyaAllah saya mula lepas sembahyang fardu isyak. Saya pergi ke masjid fizikal, tapi tak ramai orang lah, 250 orang je. Sebab apa, semua pakai booking kan. Tapi siapa yang tak booking dah tak boleh lah. Saya masjid ada lagi kosong. Dia kata dah full house, dah penuh dah, tak boleh. Alamak. Jadi siapa yang tak dapat, tengok kat FB aja. FB Masjid Al-Istighfar dan juga FB saya juga ya. InsyaAllah. Jadi besok hari Jumaat. Besok hari Jumaat ini hari raya kita. Dan saya minta izin besok hari Jumaat untuk saya nak public holiday. Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz pun nak public holiday juga. Satu hari je. Hari Sabtu, Ahad memang kita tak mengajar lah ya. Jadi besok kita public holiday. Tak ada kelas ya. Nanti hari Senin kita sambung lagi insyaAllah. Jadi malam ini jangan lupa Masjid Istighfar episod kedua Isra' Mi'raj. Dan ada lagi pada hari Sabtu pula 13 hari bulan. Hari Sabtu ni akan datang ni 2-3 hari lagi. Pagi pukul 10 pagi ada pula syarat Isra' Mi'raj pula dekat Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin ya. Pukul 10 pagi. Itu episod yang ketiga pula. Wah Ustaz, panjangnya. Memang panjang. Cerita Isra' Mi'raj ni panjang. Dan kemudian nanti pada waktu maghribnya, 13 hari bulan, hari Sabtu, lepas maghrib, ada pula episod yang keempat. Apa lagi? Kat Masjid Taqwa, Jalan Bilal. Jalan Bilal. Tuan-tuan. Masjid Taqwa, Jalan Bilal, dia bedok ya. Jadi, itu dia punya, pun nak kena booking. Saya datang tu secara fizikal. Tapi kalau tak dapat, ikut FB Masjid ataupun FB saya ya, insyaAllah. Dan pada hari Ahad ada lagi. Ada. Itu adalah sah. Sebab Ahad malam, pukul 8 malam, akan ada juga ya. Iaitu forum. Ini forum Isra' Mi'raj. Saya, Ustaz Nuzhan dan Dr. Firdaus Yahya. 3 orang kita ni ya. Pukul 8 malam. Itu melalui anjuran Madrasah Al-Junaid. Madrasah Al-Junaid. Dan boleh diikuti dengan FB Madrasah dan juga FB saya insyaAllah. Tiang Fauzi Travel. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita punya program pada minggu ini insyaAllah ya. Mudah-mudahan dapat kita manfaatnya insyaAllah. Dan dapat kita barakah Rasulullah SAW dengan berkat Nabi ya Allah. Seperti mana kau bukakan pintu langitmu untuk Nabi kami Rasulullah SAW. Bukakanlah pintu ma'rifatmu untuk kami ya Allah. Pimpinlah kami untuk mendapatkan ma'rifatmu. Bukakanlah mata hati kami untuk dapat cinta padamu.
dan cahayakan hati kami dengan iman padamu. Jadikanlah engkau kami cinta yang terpaling cinta, dan begitu juga kepada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami, ibu bapa kami, keluarga kami, sahabat anda kami semua, dan sekalian murid-murid kami yang mengikuti pengajian online ini daripada sekalian fitnah dunia akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkanlah Rahman ya Rahim dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang sedang sakit. Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud, Haji Marikan, Haji Muhammad Marikan bin Yaqub, dan Ruqayyah binti Ali Khan, Sa'd bin Alwi, dan Inayah Talal Hamdan, dan juga Nur Fatihatul Syifa binti Nazih Muhammad, dan sekalian mereka yang bermohon dari kami, Zaliha binti Abdullah Ar-Rahim dan sebagainya. Ya Allah, berikanlah keringanan mereka yang menghadapi sekalian penyakit-penyakit tersebut, dan berikanlah mereka sihat walafiat dan kesabaran menghadapi ujian-Mu. Ya Allah, Kau selamatkanlah negara kami dari COVID-19 dan seluruh dunia ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dapat mengikuti pengajian dan seterusnya, dapat memakmurkan rumah masjid-masjid-Mu, ya Allah, dan juga dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci-Mu, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Dan izinkanlah kami sampai ziarah ke Baitul Maqdis dan melihat kepada tempat-tempat sejarah para anbiya, para nabi, sebagaimana yang Kau telah bawa kami ke tempat yang mulia itu. Izinkanlah kami terus dapat sampai ke bumi Baitul Maqdis lagi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf saja dalam penyampaian saya kalau ada salah silap dan kurang bahasa saya. Marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sekalian mereka yang telah pun menderma untuk madrasah. Saya dah masukkan gambar-gambar dalam channel Telegram TM Ustaz TM Fauzi. Mereka yang belum ada linknya lagi boleh minta pada saya. Jadi apa-apa update saya masukkan, ya. Dan juga amalan-amalan yang baik kita pun masukkan situ. Jadi tuan-tuan dapat mengamalkan yang baik-baik. Dan demikian juga, ya, mereka yang membuatkan perigi dan juga yang membuatkan kita kata infak Quran muqaddam untuk anak-anak belajar, ya, di negeri-negeri miskin, seumpama di kita katakan di Kemboja, ya. Dan untuk orang-orang fakir miskin, ya, memang banyak orang miskin sekarang ni di merata-rata tempatnya, bukan kata di Kemboja saja, di merata-rata tempat, di Bangladesh, di Indonesia, di Filipina, di Kemboja, di Thailand dan beberapa tempat lain lagi, ya. Dan kami juga senantiasa menyokong pembangunan madrasah dan juga penyelenggaraan madrasah juga, ya. Kami membantu mereka bulan-bulanan dalam segi makan minum mereka dan para asatidzah mereka. Jadi mudah-mudahan jadi amal-amal jariah kepada mereka yang menderma, insya-Allah semua tu menjadi amal kita, ya. Kita pun dah nak mati, dah dekat dah dunia ni pun, dah nak akhir dah, ya. Jadi jangan lepaskan peluang siapa ada kesempatan malam ini untuk kita ikuti akan syarahan Isra Mi'raj di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris. Marilah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita akhiri majlis kita ini dengan kita baca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita berdiri untuk kita beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجودك
أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثاني
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai saja insya-Allah sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.